H2S campurkan dengan Cl2 akan menghasilkan HCl campur S. Okey. So 2 HCl di sini. Kalau perhati molek H2S dengan S, betul? Yang ini dengan ini. Dari segi apa yang awak nak ukur? Dari segi hilang hidrogen, bertambah hidrogen. Boleh kawan? Yang ini H2S jadi S. Maksud dia hilang hidrogen, betul? Yang ini pula dia tambahkan dengan hidrogen. Maka yang ini mengalami penurunan. Terima hidrogen, penurunan. Yang ini akan mengalami peroksidaan. Maka ejen penurunan siapa? Hidrogen sulfida. Faham? Yang ini pula ejen peroksidaan. Ini kan halogen. Halogen wajib ejen peroksidaan. Faham kan kawan? Maka gas yang popular untuk jadi ejen penurunan adalah hidrogen sulfida. Boleh? Ejen penurunan yang gas adalah hidrogen sulfida. Nah, yang gas. Yang wujud dalam keadaan gas. Pepejal zam. Boleh? Ejen penurunan. Sekali lagi. Ejen penurunan pepejal adalah zam. Gas, hidrogen sulfida. Dalam bentuk gas. Kalau larutan, halida. Boleh kan? Okey. So begitulah. So cerita one by one. Boleh? So yang ini kehilangan apa dia? Hidrogen sulfida. Kehilangan hidrogen membentuk sulfur. Maka dia mengalami peroksidasi. Apa bukti dari segi itu? Boleh kan kawan? Cerita pula ni pula. Benda yang sama. Same together. Boleh kan kawan? Okey, dari segi nombor peroksidaan. Boleh siapa dah ni? Okey, daripada nombor peroksidaan. Kita tengok dari segi nombor peroksidaan. Nombor peroksidaan hidrogen yang di sini berapa? 2. Hidrogen. Nah, awak nak ni hidrogen dengan sulfur ni, awak nak kira ke apa? Sulfur ke hidrogen? Awak ambil sulfur. Sulfur di sini berapa? Sulfur di sini berapa? Kosong apanya? H2S sama dengan so S kali S. Negatif 2. Nanti 2 lah. So sekarang ni kosong. Faham? Maka perubahan nombor peroksidaan sulfur daripada negatif 2 berubah menjadi so mengalami nombor peroksidaan dia berkurang. Itu dari segi nombor peroksidaan pula. Faham? Dari segi nombor peroksidaan. Okey, yang ini pula. Klorin. Klorin di sini nombor peroksidaan dia berapa? Kosong. Klorin di sini negatif 1. Sekarang kosong kepada negatif 1 mengalami apa ni? Nombor peroksidaan dia berkurang. Mengalami ada. Ini peroksidaan. Kita buktikan. Faham? Kalau tubik soalan redox untuk SPM 26-1-2021. Kalau masuk redox, tolong jawab redox. Kita bakal doa biar masuk esei tajuk redox. Sebab apa? Sebab redox senang dapat markah. Okey, senang dapat markah. Okey, boleh kan? Okey, kita tengok soalan C tu. Tolong tentukan nilai X, Y, Z.
Ini sport cikgu Kalau soalan keluar ni, tambah kalau soalan objektif. So, kadang-kadang pelajar tak reti nak buat. 2mno minus campur x h plus campur y I minus akan menghasilkan z mn2 plus campur 5i2 campur 8h2o. So macam mana kita nak kira? Pertama sekali kalau tengok, perhati molek. Ambil y I minus ni dengan i2. Boleh? So I minus Halida, I minus bertukar menjadi I2. Jangan ambil 5 ni. Sebab apa kita jangan ambil? Sebab ini untuk seimbang. Maka tak 2 campur 2i. Betul? Settle lah tu. Kita ambil ni pula. Manganat campur dengan H plus akan menghasilkan mangan 2 plus campur H2O. 4 kita letak 4. H8. So kalau kamu ingat, ini berapa ni? Dulu 5i, betul? Sekarang awak perhatikan. Ini 2i, ini 5i. So yang ini 2i, 5i. Yang atas ini kamu darab 5, yang bawah ini awak darab 2. Maka awak akan dapat 2mno4 minus campur 16h plus campur 10i minus akan menghasilkan 2mn2 plus campur 8h2o. Sekarang kamu perhatikan dengan soalan tu. 2, betul? X 16. Lepas tu mana lagi? Ni Z 2, betul? 8. Betul? Betul lah tu. Dia jumpa lah jawapan dia. Sekarang ni yang ini pula. Kita ambil ni. Maka akan jadi 10i minus jadi 5i2 campur 10i. Barulah kita jumpa ni 10i, ni pun 10i. Sekarang y berapa? 5. Dapatlah 5 ke 10. 10. 10. Silap. Okey, tu cara dia. Boleh kawan-kawan? Kita asingkan daripada persamaan ion, kita belah. Nombor di depan kita abaikan. Faham kawan-kawan? Ni cikgu tunjuk cara nak kira. Boleh? Okey Apa ya? Okey, sekarang last. Berapa dah ni? 9:10. 9:40 dah. 20 minit lagi. Okey, soalan D. Cepat soalan D. Soalan 21. Boleh? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia bagi 2Fe2 plus menghasilkan campur H2O2. Menghasilkan tambah dengan 2H plus. Hasil 2H2O campur 2Fe3. Okey. So, pertama sekali awak cari yang mana perkongsidaan? Ferrum 2 dengan ferrum 3. So, ferrum 2
bertukar menjadi ferrum 3 campur E, betul? Awak jawablah yang mana mengalami peroksidan ejem semua. Hurai, terus buat gitu. Sekarang balancing hon ni dengan hon ni. So H2O2 campur H plus. Agak masihkan H2O. Seimbangkan. Okey, letak dulu. Boleh? Yang ini pula letak dulu. Sekarang yang ini charge kosong, ini positif 2, ini kosong. Maka awak terima 2 elektron. Boleh? Sekarang ni, ini 1E, ini 2E. Maka yang mana kena darab? Atas kena darab dulu. Sebab tu jadi 2Fe, 2Fe. Faham kawan-kawan? Boleh? Okey. 40. Sporty. Ada skema tak? Oh, ada skema tu. Sabar dia kena sini sekejap. Dah ni bertanya. Tak boleh. Sabar dia. Sabar dia. Reka. Awak dah adik? Tak ada lah, awak musuh. Okey, whiteboard. Tak si whiteboard. Nancy. Mana sport bang? Ni ada bang. Access. Mana kerja tu? Di belakang. Wow. Acah-acah cakap. Okey, kalau perwakilan piawai tahu ke? Tahu. Lah yang AZX tu lah. Allah. Catat. Allah. Dengan mana? Perwakilan piawai itulah yang AZX tu. Alah, AZX ini from Yoga. Nuklear ini from. Inilah piawai, masya-Allah. Isotop boleh kan? Jirim okey. Lepas tu persamaan kimia, formula empirik beres? So tengok. Langkah berjaga-jaga, jadual berkala, sifat kimia. Ni memang kena ngapal lah ni. Malah goyak form study dah sendiri. Okey, pembentukan kovalen. Tengoklah buku joki ada. Boleh? Okey, seterusnya asid dan base. Sediakan lautan alkali. Ini apa dia ni? Sediakan lautan alkali. Ini ada merujuk kepada larutan piawai. Studilah lautan piawai. Apakah tarifan lautan piawai? Lautan yang sudah diketahui kepekatan dengan tepat. Apa? Lautan yang mempunyai ataupun yang telah diketahui kepekatannya dengan tepat. Okey, garam. Garam itu dalam exam garam apa yang masuk? Pertengahan tahun. Garam tak larut. So sekarang ni awak tolong study garam terlarutkan, anak dan bukan anak. Cari perbezaan dua ni. Turas berapa kali? Bilas berapa kali? Sejuk berapa kali? Panas berapa kali? Apa beza? Garam terlarut, anak dan bukan anak. Garam anak berapa dia? Nombor berapa? Nombor berapa garam anak? Nombor 3.
Asid berarti nak balas loh lecor. Faham? Nombor berapa anak? Nombor 3. Boleh? Loh tu loh. Nombor 3. So itu garam anak. Guna apa ni? Pentitratan. Proses pentitratan tu dulu. Boleh tengok tadi balik. Okey, ester. Pembentukan ester boleh? Boleh. Bapaknya ester. Masya-Allah, ester lah mudah sekali. Okey, ni. Asid metanoik. Berarti nak balas dengan metanol. Contoh, metanoik, metanol. Metanoik lagu mana? C berapa? Putih. C-O-O-H. Letak depan H. cukup. Campurkan dengan metanol. CH3OH. Berapa botol? Ni metanoik CnH2. Satu. Ini Tambah satu OH. tu beza dia. Maka hasil dia awak kerak mana? Dengan OH. Okey? Boleh. So hasilnya hak ni duduk depan. Asid karboksilik duduk depan. HCO. Boleh? Negatif ada. Mana negatif? Boleh? Okey, lain. Inilah persamaan penghasilan ester. Yang inilah nama dia apa ni? Metil metanoat. Sebabkan lupis nanti. Boleh? Dan betul ada. nah, boleh lah. Okey. Asid butanoik. Berarti nak balas dengan etanol. Macam mana? Butanoik 4 betul? Maka kurang 1. C3H7COO campur etanol C2H5O. Okey, terhasilnya kerak sini, kerak sini. So akan jadi C3H7COO C2H5H2. Nama apa? Etanol etil. Ini butanoat. Boleh? Mampu gitu dah. Okey, kenapa asid metanoik HCOOH? Ni C double bond O. OH. Karbon ada berapa? 4. Jadi gitu. Faham kawan? Jadi gini. Boleh? Tapi dia H2N tambah 1. Ya, tapi abaikan tu. Okey, lagi? Okey, apa lagi? Ada masalah lagi. Ada mesej. Ada mesej. Ada mesej. Ni ada dia kata berapa tahu macam-macam. Mesej. Bukan ni. Mesej.
Dia tai. Bukan hak gambar. Bukan. Gambar bertai. Kau benda tu tai. Benda bertulis. Benda tu tai. Bertulis ni. Okey, dia send benda tu dalam Betul betul. Bukan. Gini macam mana? Ni. Okey, haba penyesaran okey. Haba penyesaran kena hati-hati. Haba penyesaran bukan semua EXO. Ada yang N. Awak perhati ke apa? Tengok suhu dia. Suhu menurun ataupun suhu meningkat. Okey, formula empirik boleh ubat, tak ada masalah. Ubat ada berapa jenis? 3. Analgesik, antibiotik, psikoterapeutik. Boleh? Ejaan biar jaga. Okey? Antibiotik pastikan kena habis. Kenapa kena habiskan? Untuk nak menghabiskan. Sebab apa? Untuk nak memastikan semua kuman mati belaka. Kalau tak habis, maksudnya bakteria tadi akan jadi imun, betul? Okey, bagus. Kalau budak-budak, berapa tak boleh makan antibiotik? Pendarahan dalaman. Okey. Lautan piawai. Kadar tindak bala. Membina seri. Maksudnya apa dia? Siapa duduk atas? X duduk atas ke CU duduk atas? Jawapannya CU duduk atas, X duduk bawah. Faham kawan? Okey, lepas tu pula, kalaulah ada lautan ni Y, ini X. Tak berlaku perubahan. Apa maksud dia? Sama. Siapa yang atas? Y. Y atas daripada? Sudah atas ni kemungkinan antara dua ni. Lepas tu cek pula. Y dengan CU berlaku tidak balas. Maka berlaku tidak balas maksudnya Y itu duduk atas daripada C. Faham kan kawan? Tu, kalau nak membina siri elektrokimia berdasarkan tindak balas penyesaran. Faham? Ni tindak balas penyesaran. Hak selama ni, hak beza keupayaan tu, nilai voltan tu betul? Tu. So tolong take note. Terus study balik. Okey, seterusnya. Tadi tu kata bapakmu daripada awal study. Masa ni baru kalu. Baru dapat sport. Tak gitulah. Mu dapat SPM nanti. Aku ayat pasti awal-awal. Kalau hot sport tu, kalau tak masuk trial, mustadi lah. Sebab apa? Sebab bila nak hampir exam, awak akan dapat banyak sport. Masa tu awak akan kalu, oh banyaklah aku tak study lagi. Banyak aku tak study lagi. Tak betul lah. Lah ni tugas awak kena start dah study sikit-sikit. Kemas hak mana longgar tu. Boleh? So kemas sport ada, tapi tak study juga, tak boleh. Main game pun dulu kot. Boleh? Okey, lepas tu pula beza alloy keluli dengan keluli nikarat. Apa beza dia? Tak karat. Keluli biasa dengan keluli nikarat. Apa beza dia? Satu ke pen juga. Tapi ada kromium, ada ni. Boleh? Hang mana hak karat? Atak ni hak karat juga, faham? Yang ni lambat sikit. Yang ni stainless steel. Ini keluli biasa. Boleh kan kawan? Apa lagi? How confusing. Sifat kimia alkena, tolong study. Sifat kimia alkena. Dalam tajuk sebatang karbon, alkena tu banyak dia punya tindak balas.
Boleh deh? Takkan lebur. Tu sifat kimia dia. Alkena jadi alkohol. Alkena jadi alkana. Faham? Alkena jadi polimer. Alkena jadi macam-macam lah. Itu sifat kimia alkena. So tolong study. Boleh kan kawan? Ada lagi masa? Kau apa dah? 10.3 minit? 7 minit lagi. Okey, apa lagi kemuskilan kamu nak tanya? Sebarang. Pentitratan nombor 3. Pastikan asid dengan alkali. Apa lagi? Cepat. Okey, lah ni. Dan lepas ni awak study ataupun awak tidur sekejap kau awak bangun balik ke lepas ni tahulah. Okey? Kalau ada apa-apa soalan tanya. Ada muslim ke apa tanya. Jangan okey. Okey? Insya-Allah malam ni diriku tidur lewat sikit. Cikgu Tak apa. Dia awak snap soalan tanya mesej. WhatsApp. Cikgu ada kau rancang soalan nak tahu siri kreatifan? Ada? Juga tu nak rancang soalan siri kreatifan. Mana? Siri kreatifan yang hot tu. Yang ada kalium manganat tu. Ada tabung pembakaran. Dia bekalkan kalium manganat tu membekalkan oksigen. Oksigen itu yang akan bertindak balas tu. Faham? Yang mana berbara, yang mana menyala dengan cepat, itu. Faham? Tolong. Maksudnya kalau siri kereaktifan, dia boleh rujuk kepada tindak balas dengan oksigen. Tolong study. Ini sport cikgu juga. Sport SPM ni. Boleh? SPM. So tolong study. Apakah fungsi kalium manganat? Ya, membekalkan oksigen. Faham kawan? Ada wool kaca. Memisahkan apa? Kalium dengan Faham kawan? Boleh? Kalau masuk esok rezeki kamu. Tolong study balik. Faham? Yang malap duduk yang nyala biasa mungkin tengah-tengah. Yang sangat terang duduk atas. Boleh? Okey, siapa lagi nak tanya? Snap soalan. Kalau kamu nak tanya soalan, jangan soalan tu lengkap faham? Faham ni? Kau awak tanya sikit, aku tak tahu. Jom, ni. Aku tak ajar lagu tu malam ni. Kalau okey? Ada day lagi. 2 jam lagi sebelum pukul 12. Tidur dulu. Semata setengah jam. Okey? Apa lagi? Nak tanya? Tak ada. So, tolong study molek. So, kalau ada apa-apa kurang, kita baiki balik lepas ni. Cikgu pesan satu pesan ya. Tolong hadir. Jangan tak hadir. Kalau kamu tak hadir, kamu akan miss kelas. Faham? Berkelah lah lepas ni. Faham? Jangan nak harap nak esok ni baru nak mari. Boleh? Okey, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.